Baik, kita sambung warisan bagi kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Mula-mula kita dah tengok warisan dia pertama sistem pemerintahan. Yang kedua iaitu berkaitan dengan adat istiadat. Okey, dan juga yang ketiga ini iaitu perundangan. Apa itu perundangan, cikgu? Okey, dengar dengan betul-betul. Perundangan ini ialah sebenarnya berkait rapat dengan undang-undang. Okey, undang-undang ataupun kita kata peraturan ataupun law. Jadi, kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis ini memantapkan sistem pentadbiran dengan melaksanakan undang-undang yang kemas dan teratur. Dan undang-undang untuk apa, cikgu? Ingat semua undang-undang bertujuan untuk yang ini, menjamin keadilan kepada rakyat. Menjamin keadilan kepada rakyat. Kemudian yang kedua, melancarkan pentadbiran kerajaan. Melancarkan pentadbiran kerajaan. Dan yang ketiga, memakmurkan negeri. Ingat betul-betul ni. Sebab soalan kebat. Ingat soalan kebat selalu bertanya. Iaitu, apakah tujuan sistem perundangan? Okay, apakah tujuan sistem perundangan? Baik, kamu boleh jawab. Sistem perundangan bertujuan untuk menjamin keadilan rakyat. Okey, yang pertama. Yang kedua, melancarkan pentadbiran kerajaan. Yang ketiga, memakmurkan negeri. Kita tengok satu-satu. Apa itu menjamin keadilan rakyat? Apa itu menjamin keadilan rakyat? Iaitu supaya rakyat dapat keadilan. Keadilan untuk rakyat tu terjamin. Keadilan macam mana, cikgu? Baik, macam ni. Kalau katakan kamu, contohnya kamu di rumah, tiba-tiba telah dimasuki pencuri atau perompak masuk rumah kamu, ambil barang, curi barang kamu dan keluar. Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena report. Kerana apa? Kamu menuntut keadilan. Harta saya telah dicuri. Harta saya telah dirompak. Saya nak keadilan. Jadi kamu buat report dan kerajaan melalui polis, pasukan polis akan bertindak, memulakan siasatan dan kemudian menangkap pesalah itu. Dan apabila ditangkap pesalah itu dibawa ke muka pengadilan, dibawa ke mahkamah, dijatuhkan hukuman. Jadi dapat keadilan. Maknanya, rakyat itu kamu telah mendapat keadilan. Tapi harta tak confirm dapat balik kan, cikgu? Ya, harta tak confirm. Tetapi, kamu tahu tak apa fungsi dia bila penjenayah itu dapat dihukum? Bermakna orang lain selamat. Kerana pencuri tadi itu tidak lagi melakukan kecurian ataupun pencurian aktiviti dia lagi di tempat-tempat lain, di rumah orang lain. Bermakna kamu telah membantu raja dalam menjaga keamanan negeri. Nampak tak? Jadi itulah dia. Kalau semua orang buat macam kamu, apa-apa pun report. Kemudian orang tu akan ditangkap. Kemudian report. Penjenayah akan ditangkap. Negeri kamu pasti akan dapat keamanan. Kerajaan tak bagi duit ke, cikgu? Kerajaan tak bagi duit tu apa? Kerajaan nak bagi duit pada kamu tu apa? Kerajaan bagi tahu apa kat kamu? Terima kasih banyak kerana telah membantu kerajaan dalam membanteras jenayah. Jadi oleh kerana negeri dah aman, kerajaan ada duit dan kerajaan akan berikan kepada kamu iaitu apa? Kemajuan. Seperti apa? Jalan raya yang baik. Internet yang lebih laju daripada 4G naik 5G. Kemudian juga kemudahan pendidikan. Nampak tak? Kerajaan berikan lebih lagi kepada kamu. Jadi sebab itu penting untuk kamu bekerjasama dengan kerajaan.
Okey. Baik, ada yang tanya, kerajaan tak bagi duit ke cikgu untuk kontra harta dengan duit tu? Oh, harta yang hilang tu. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya ada satu sistem dipanggil insurance. Kalau harta kamu tu ada insurance, maka insurance akan bayar balik harta yang kamu hilang itu. Akan bayar balik pampasan untuk harta yang hilang itu. Kalau kamu ambil insurance. Memang ada. Dalam perniagaan memang ada insurance ya. Insurance untuk apa? Untuk menghadapi sebarang kemalangan atau kecurian pada harta, maka syarikat insurans akan bayar balik pampasan. So dapatlah harta balik. Dapatlah harta duit sikit lah, ganti rugi lah. Ganti rugi. Itu cara. Okey. Jadi kalau kita lihat, itu sebenarnya untuk menjamin keadilan kepada rakyat. Kemudian yang kedua, melancarkan pentadbiran kerajaan di mana undang-undang bertujuan untuk bagi tahu apa yang you can do, apa yang you cannot do. Itu melancarkan pentadbiran kerajaan. Dan juga yang ketiga, sistem perundangan adalah untuk memakmurkan negeri. Baik, just bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu, apakah maksud makmur? Apa maksud makmur? Cikgu banyak kali bagi tahu. Apa maksud makmur? Makmur tu maksudnya ialah kaya ataupun mewah. Maksudnya di sini, dengan adanya undang-undang, maka dapatlah mengkayakan negeri. Di mana tidak berlaku jenayah, tidak berlaku kecurian. Jadi kerajaan mampu untuk membina negeri, dan juga mengkayakan negeri dengan memberikan fasilitis-fasilitis yang lebih maju. Itu caranya kerajaan memakmurkan negeri. Boleh faham? Bukan mengkayakan tu maknanya memberi kamu kekayaan. Tak. Memberi kamu lebih keselesaan. Itu memakmurkan negeri. Jadi, sistem perundangan ini diwarisi hingga kini dengan beberapa pengubahsuaian dan penambahbaikan, iaitu ini antara contoh undang-undang 3 undang-undang, iaitu di Kedah, di Perlis dan juga di Kelantan. Tengok betul nama dia. Untuk Kedah, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman. Undang-Undang Tubuh. Kalau Perlis, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis. Dan kalau di Kelantan, Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Baik, apakah perbezaan pada nama? Perbezaan pada nama hanyalah di Kelantan, iaitu ada perkataan perlembagaan. Yang ini. Itu je yang beza. Yang lain sama. Undang-Undang Tubuh, Kerajaan Kedah, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis, Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. So, itu 3 nama. Tengok perbezaan. Cara untuk ingat fakta. Macam selalu cikgu cakap. Cara untuk ingat fakta sejarah ialah tengok perbezaan. Oh, iyalah. Nama-nama dia. Tak ingat nama-nama satu-satunya susah cikgu. Senang je. Kalau katakan, Kedah dengan Kedah dengan Perlis, dua-dua guna Undang-Undang Tubuh. Kalau Kelantan sahaja, menggunakan Undang-Undang Perlembagaan Tubuh. Oh, susahlah cikgu nak ingat negeri-negeri yang ada sultan. Tak susah. Semua negeri ada sultan, kecuali Perlis ada raja. Kemudian juga Melaka, Pulau Pinang yang tak ada sultan tu, dia ada yang di-Pertua Negeri. Sabah Sarawak pun yang di-Pertua Negeri. Negeri Sembilan cikgu. Negeri Sembilan ada yang di-Pertuan Besar. Nampak tak? Cara nak ingat fakta ialah memahami perbezaan. Bila kamu dapat detect perbezaan tu, senang je. Sebab kamu ingat perbezaan dia. Sebab itu cikgu mentionkan, cara nak ingat fakta ialah kamu cari perbezaan dia. Oh ya, dua-dua ni Undang-Undang Tubuh, yang satu lagi Undang-Undang Perlembagaan Tubuh. Baik. So, itu nama-nama undang-undang.
Dan dalam tadi nak masuk cerita apa? Oh ya Kak Edina. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, undang-undang tubuh ni apakah dia punya, apa yang ada dalam tu cikgu? Dalam undang-undang ni biasanya dia sebuah buku tau. Dia buku macam ni. Dia ada buku macam ni, undang-undang tubuh. Kemudian dalam tu bila buka kan, ada cerita tentang penggantian pemerintah. Buka lagi, okey, dia ada tentang adat istiadat dan sebagainya. Dia adalah buku undang-undang yang akan diamalkan dalam negeri. Ini bukan di contoh. Okey, ini contoh dan ini adalah untuk pengetahuan kamu ya. Ada dua. Okey. Ini adalah kertas percubaan SPM. Okey, yang abang kakak kamu buat yang dijawab di negeri Selangor. Ini cikgu ada dalam tangan cikgu. Dan yang ini adalah kertas 2 sejarah, okey, juga untuk trial SPM yang abang kakak kamu tengah jawab hari ini tadi. Tadi dia dah jawab. Inilah dia. Okey, kertas-kertas. Macam mana cikgu ada kertas tu? Kan cikgu cakap. Kamu ingat cikgu ni apa? Cikgu mengajar seorang-seorang ni ke? Okay. Tadi nampak kat sekolah. Arif, nampak kat sekolah? Waktu datang awal. Okey, baik. So ada kertas-kertas ini. Macam mana cikgu dapat? Kan cikgu cakap. Sebab tu cikgu cakap, okey. Bukan tak bukan. Sebab tu cikgu cakap, cikgu bukanlah guru yang duduk diam-diam seorang-seorang mengajar seorang-seorang tak tahu apa-apa. Tak. Cikgu ada network. Cikgu ada rakan-rakan. Cikgu ada rakan-rakan dulu di sekolah. Ada rakan-rakan di PPD. Ada rakan-rakan. Ada. Sebab itu cikgu, cikgu berkawan baik dengan mereka. Sebab itu mereka, cikgu. Cikgu Afi ni ada. You see? Sebab itu cikgu tahu, macam korang, ada setengah sekolah masih lagi bab 5. Ada setengah sekolah masih lagi bab 6. Ajar sejarah tingkatan 2 ni. Cikgu tahu. So, sebab tu cikgu cakap, korang stick je dalam kelas cikgu. InsyaAllah cikgu akan bantu kamu sampai SPM. Cikgu akan bantu kamu sampai SPM. Cikgu exam paper kita tolong dapatkan. Cikgu tak boleh janji. Tapi insyaAllah. Tapi ingat. Okay. Cikgu tak janji ya. InsyaAllah cikgu usahakan. Okay. Baik. Saya negeri KL. Ada cikgu ada santai. Okay. Baik. Tak apa. Dalam undang-undang, dalam buku undang-undang, kalau kita lihat apa dia cerita dalam tu cikgu? Dalam tu ada cerita tentang penggantian pemerintah. Cerita pasal sultan atau raja. Ingat, sultan atau raja hendaklah lelaki. Perempuan tak boleh. Mohon maaf. Mohon maaf. Sultan atau raja mestilah lelaki. Mesti berketurunan raja. Berbangsa Melayu. Dan beragama Islam. Maksudnya di sini, kalau macam cikgu, hendaklah lelaki, okey lepas. Berbangsa Melayu, okey lepas. Beragama Islam, okey lepas. Tapi, bukan keturunan raja, so tak dapat. Jadi, cikgu bukan keturunan raja, so tak dapat jadi pengganti sultan lah. Kalau dia lelaki tapi bukan lelaki, Ain Zulaikha, dia mesti lelaki. Walaupun nama dia Muhammad. Sekejap. Okay, baik. Okey, kita on balik. Kan? Okey. Baik. Seterusnya. Baik. Pertama, penggantian pemerintah. Dalam tu ada cerita pertama, penggantian pemerintah. Yang kedua, iaitu peranan sultan atau raja. Fungsi sultan atau raja. Apa fungsi dia? Ingat, sultan atau raja, dia ketua negeri. Dan yang kedua, ketua agama Islam. Ketua negeri maksudnya apa? Kalau orang tanya rakyat yang nombor satu, rakyat nombor satu ialah ketua negeri lah, iaitu raja atau sultan. Itu orang nombor satu negeri, iaitu raja atau sultan. Ketua negeri, ketua agama Islam. Baik. Kemudian, itu yang kedua peranannya. Undang-undang, dalam cerita undang-undang tu ya. Dan dalam undang-undang tu juga,
Ada yang ketiga, iaitu adanya badan penasihat. Penasihat Sultan atau Raja. Kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey, ingat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua, yang membantu Sultan atau Raja dalam mentadbir negeri dan rakyat. Itu badan penasihat Sultan atau Raja. Kita akan tengok. Cikgu tahu, korang akan tengok je kan. Apa benda lah ni. Korang faham ke tak faham? Faham ke tak faham cerita yang itu? Nombor 3 tu. Badan penasihat Sultan atau Raja. Kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua yang membantu Sultan atau Raja. Baik, bagus. Cikgu suka yang jujur. Tak faham cakap tak faham. Okey, macam ni. Okey, dia kalau tak faham, orang sekarang cakap apa? Kalau tak faham, lukis. Kalau tak faham, draw. Atau lukis. Okey, cikgu lukis Cikgu lukis Okey, dia macam ni. Sebenar-benarnya, okey, katakanlah di atas ini, kita kata di sini ada raja. Raja ni seorang. Okey, raja. Baik. Raja ni bila memerintah, adakah dia memerintah seorang-seorang? Tidak. Dia ada sekumpulan orang di bawah dia ni. Okey, ada sekumpulan orang di bawah ini dan sekumpulan orang di bawah ini terdiri daripada beberapa orang menteri lah. Beberapa orang pegawai-pegawai menteri. Okey. Dan biasanya menteri itu dipanggil, okey, yang paling berkuasa, yang paling tinggi. Okey, di sini ada menteri besar. Okey, ini menteri besar. Okey, di sini ada, okey, kita kata sebagai, okey, menteri, okey, menteri pertanian. Kemudian di sini ada menteri, okey, menteri keuangan. Kemudian di sini mungkin ada menteri jalan raya. Okey, jalan raya. So dia ada banyak menteri Dia ada banyak menteri. Semua menteri ini, okey, akan bekerja sama dalam satu, kita kata sebagai satu majlis. Ini. Dan mereka ini selalu meeting. Bila meeting, mereka ini dipanggil Majlis Mesyuarat. Okey, Majlis Mesyuarat. Nampak tak? So mereka ni akan meeting dan hasil meeting itu nanti mereka akan, Menteri Besar di sini bila dah habis meeting, dia akan refer kepada Sultan atau Raja. Okey. Okey. So bila kita dah meeting, Menteri Besar kata, okey, kita dah meeting. Kita kata, okey, negeri kita nak buat macam ni, macam ni. Okey, boleh Okey, boleh. Menteri Pertanian kata, okey. Menteri Keuangan kata, okey. Menteri Jalan Raya kata, okey. So, Menteri Besar pun akan report kepada Sultan atau Raja. Ampun tuanku, kami telah bersetuju untuk buat seperti ini tuanku. Harap tuanku perkenankan atau harap tuanku bersetuju dengan cadangan ini. Jadi Raja pun akan semak. Tengok. Okey, baik. Kalau macam tu, better setuju. Better perkenankan. Nampak tak? Bermakna di sini, inilah dia, kita kata Raja dibantu oleh Menteri Besar dan sekumpulan menteri dalam Majlis Mesyuarat. Dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Inilah dia caranya. Jadi, kamu kena ingat Raja dia bukan perintah seorang-seorang. Dia dibantu oleh Menteri Besar dalam Majlis Mesyuarat. Boleh faham Sasi, Anci dan yang lain-lain? Boleh faham? Boleh okey, so inilah dia. Kalau kita kata sebagai okey, diketuai oleh Menteri Besar. Okey, so Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey. So cikgu tambahkan sikit. Okey. Mungkin tak jelas lagi. Okey, kejap Okey, kita akan buat. Okey, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri.
So di sini kalau kita lihat, inilah dia Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar buat apa? Menteri Besar akan bertindak sebagai iaitu memberi nasihat. Nasihat pentadbiran kepada raja. Memberi nasihat pentadbiran kepada raja iaitu Menteri Besar. Contoh kalau raja kata apa? Oh, saya nak buat negeri Selangor ini, better nak buat negeri Selangor ini sebagai negeri yang berteknologi tinggi. Kemudian Menteri Besar bagi tahu, tuanku, better setuju tuanku. Tetapi tuanku, Patik setuju tuanku. Tapi Patik rasa kita perlu letakkan macam ni, cikgu. Dan kita kena ada bajet cikgu. Bajet untuk yang ini tuanku. Jadi Sultan kata, baiklah. Better perkenankan cadangan kamu ni wahai Menteri Besar. So betul. So ada yang bertanya, is it like ketua kelas dan penolong ketua kelas membantu guru kelas? That's right. Itu betul. Guru kelas kamu sebagai raja, sebagai raja. So ketua kelas dengan penolong ketua kelas akan membantu guru kelas. Akan membantu raja tersebut. Tetapi ketua kelas dengan penolong ketua kelas akan berbincang dengan kita kata sebagai ketua-ketua dalam kelas tu. Ketua kelas akan bincang dengan penolong ketua kelas, berbincang dengan ketua kebersihan, penolong ketua kebersihan. Betul tak? Bendahari kelas, bincang berlima. Macam mana kita nak buat ni kelas kita supaya macam ni. Okey. Nanti ketua kelas akan kita semua kata apa? Okey, nanti kamu ketua kelas bagi tahulah cadangan ni pada guru kelas Maknanya bagi tahu cadangan ini kepada raja. Jadi bila raja tu ataupun guru kelas kata okey, baik, cikgu setuju. Maka ketua kelas pun bagi tahu, okeylah, kita semua setuju, kelas kita akan buat macam ni. So yang lain-lain pelajar lain tu sebagai rakyat. So pelajar lain sebagai rakyat kata apa? Okeylah, kami setujulah. Dia akan ikut majoriti. Ada yang kata, kami tak setujulah, kami tak setuju cadangan ketua kelas ni. Tapi yang lain kata apa? Kami setuju. Kita tengok majoriti. Majoriti setuju. Bila majoriti setuju, tak apa. Lebih ramai yang setuju daripada tak setuju, maka akan proceed cadangan itu. Nampak tak? Demokrasi. Yes. So itulah gambaran pentadbiran dalam negeri kita. Ini cara pentadbiran dalam negeri Perlis, Kelantan dan juga Kedah. Maknanya ada raja dibantu oleh Menteri Besar dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dan Menteri Besar akan memberi nasihat pentadbiran kepada raja. Itulah dia. Isi kandungan undang-undang yang ketiga. So cikgu harap dengan penerangan dilukis lagi tu, harapnya korang faham lah. Kalau tak faham, tanya, jangan risau. Cikgu kat sini bukan nak ngajar semata-mata, tapi nak bagi kamu faham. Itu yang ketiga. So, undang-undang ni yang pertama untuk apa? Untuk undang-undang ada ceritakan tentang penggantian pemerintah. Kemudian yang kedua dicerita dalam tu peranan atau fungsi sultan atau raja. Yang ketiga, badan penasihat sultan atau raja. Baik. Yang keempat, ada cerita tentang tanggungjawab sultan atau raja. Tanggungjawab sultan atau raja dalam undang-undang tu, iaitu dalam undang-undang itu ada larangan. Larangan tu maknanya apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh sultan atau raja atau menteri atau jemaah menteri. Nampak tak? Diorang tak boleh buat apa, cikgu? Sangat-sangat tak boleh. Larangan untuk menyerahkan negeri atau kuasa kepada kerajaan lain. Larangan sangat-sangat. Maknanya tak boleh bagi negeri tu. Contohnya negeri Perlis. Tak boleh sultan tu suka-suka hati bagi kepada Kedah. Sultan Kedah, better tak nak lagi memerintah Perlis ni. Better nak serahkan Perlis ini kepada tuanku Sultan Kedah supaya Sultan Kedah ambil lah. Tak boleh.
No, memang tak boleh. Dalam undang-undang dah tulis tak boleh serahkan negeri suka-suka hati kepada negeri lain. Tak boleh. Itu. Okey. Dan kemudian Sultan atau Raja memang berhak untuk memilih Menteri Besar. Menteri Besar ni memang Sultan atau Raja lah yang boleh pilih. Yang boleh pilih. Itu memang tugas Sultan atau Raja untuk memilih Menteri Besar. Dan yang itu yang keempat. Tanggungjawab Sultan atau Raja yang keempat. Dan yang kelima iaitu hak rakyat dalam pentadbiran. Warga negara. Apakah hak rakyat dalam pentadbiran? Warga negara, maknanya rakyat berumur 21 tahun atau lebih yang tinggal dalam negeri layak untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Mengikut perlembagaan persekutuan. Alamak cikgu, saya tak faham cikgu. Macam mana ni? 21 tahun yang lebih tinggal dalam negeri layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri tu siapa cikgu? Ni dia. Ini dia. Yang tadi ni, kamu tahu tak? Selain daripada menteri-menteri ni, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dia ada ahli Dewan Undangan Negeri. Okey. Iaitu kita kata ahli Dewan Undangan, Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri, juga dipanggil sebagai apa tahu? Dipanggil dalam bahasa biasa adun. Adun tu apa cikgu? Ahli Dewan Undangan Negeri. So, dia ada ramai adun dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ni. Ada. Ni Majlis Mesyuarat ni, dalam Dewan Undangan Negeri kan. Sini ada adun. Adun A. Kemudian ini ada adun B. Mungkin di sini ada adun. Adun A, B tu nama orang lah. Contohnya apa tahu? Ni mungkin adun Pravin. Adun ahli Dewan Undangan Negeri yang bernama Pravin. Yang ini mungkin adun Ain Zulaika, adun Ain. Kemudian ini mungkin ada adun adun Zahra. Adun Zahra. So mereka semua ni akan masuk dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ni. Untuk apa? Untuk berbincang hal-hal berkaitan dengan undang-undang. Jadi itulah dia tugas dia. So rakyat boleh menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Rakyat negeri itu boleh jadi ahli Dewan Undangan Negeri dengan syarat mesti berumur 21 tahun ke atas. Boleh jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Itu maksud berkaitan dengan hak rakyat. Dalam pentadbiran. Hak rakyat dalam pentadbiran. So boleh menjadi kita kata sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Baik. Kita tengok, inilah dia. Gambar jemaah menteri semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang kedua di Kelantan. Ini jemaah menteri. Menteri-menteri kalau korang tengok muka biasa-biasa tapi mesti ada apa? Ini menteri semasa tahun bila ni? 1836 hingga 1886. Almost about 150 years ago. Almost nak dekat 200 years ago. Menteri-menteri datang pakai apa? Pakai tanjak, pakai dengan baju set busana Melayu. Kemudian ada keris masing-masing. Nampak tak jemaah menteri? Jadi inilah perundangan yang diwariskan sampai sekarang sampai sekarang. Tapi tak adalah sampai sekarang ni dia orang pergi meeting tu bawa keris, tak adalah. Tapi jemaah menteri tu ada lagi. Jemaah menteri tu ada lagi. Baik. Kemudian apabila datang Islam, bila datang agama Islam, pemantapan undang-undang Islam. Di mana kalau kita lihat Kerajaan Kedah memperkenalkan enactment zakat.
yang diuruskan menerusi penubuhan sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. Cikgu faham. Ramai yang akan bertanya, cikgu, enactment tu apa? Okey. Take note benda ni. Apa itu enactment? Enactment ialah undang-undang. Undang-undang. Enactment ialah undang-undang atau peraturan lah. Kalau nak lebih baik iaitu peraturan. Enactment. Zakat tu, okey. Untuk zakat ni sebenarnya adalah salah satu bentuk iaitu cukai. Cukai dalam agama Islam. Dalam agama Islam, cukai. Jadi sebenarnya kalau enactment zakat itu bermaksud peraturan cukai. Jadi kerajaan Kedah telah memperkenalkan peraturan cukai ataupun enactment zakat. Peraturan zakat untuk menerusi penubuhan sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. Itu di Kedah. Di Kelantan juga telah memperkenalkan enactment ataupun peraturan dan pekeliling ataupun peraturan juga ataupun kita kata pengumuman berkaitan dengan Undang-Undang Jenayah Islam dan busana cara Islam dalam kehidupan rakyatnya. Okey. Ya. Kelantan dia ketat sikit Kelantan dia ketat sikit. Di Kelantan dia ada Undang-Undang Jenayah Islam dan Undang-Undang tentang busana. Busana tu apa cikgu? Pakaian. Pakaian cara Islam. Di Kelantan, kamu tak boleh suka-suka hati untuk berpakaian yang terdedah aurat. Pakai skirt pendek, pakai sleeveless. Untuk orang perempuan pakai sleeveless apa semua kan. Oh, tak boleh. Orang lelaki pun tak boleh suka-suka hati pakai seluar pendek, seluar ketat di halayak ramai, tak boleh. Ingat undang-undang ini sebenarnya tak boleh apabila kamu di halayak ramai. Maknanya di kawasan tempat umum. Kalau kat rumah kamu nak pakai seluar pendek ke, nak pakai skirt, itu boleh. Itu boleh sebab dalam rumah. Kat office tak boleh. Tempat orang ramai tak boleh. Kena faham tu. Bukannya tak boleh tunggu seluruh negeri. Sampaikan dalam rumah pun tak boleh pakai skirt, tak boleh pakai seluar pendek. Bukan. Okey. Kalau katakan dalam rumah, still dalam rumah. Family gathering contohnya, dalam rumah. Nak pakai seluar pendek, nak pakai skirt pendek, boleh. Tapi untuk kamu keluar, pergi Kota Baru, Kelantan pergi Kota Baru, pakai seluar pendek, jalan-jalan bersama kan. Itu tidak dibenarkan. Kena faham? Okey. Kena faham itu. Untuk orang bukan Islam pun ya. Ya, betul. Betul sebenarnya. Okey, sebab kamu kena ingat. Kamu kena ingat tadi saya tengok berapa ramai yang lelaki pakai seluar pendek atas lutut. Memang ada sampai sekarang. Okey, tetapi sebenarnya untuk di negeri-negeri lain sebenarnya memang dia tidak tertakluk kepada peraturan tu. Di Kelantan dia ketat sikit. Kelantan memang dia ketat sikit. Okey. So terutama sekali kan. Siapa yang kat sini naik cycling? Siapa kat sini suka cycling? Anyone here yang suka cycling, hujung minggu cycling di highway ke, cycling di pakai satu suit. Okey. Cycling kan pakai satu suit yang yang ketat tu kan. Cycling pakai topi semua tu kan. Okey, boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi kena ingat, selalunya cycling ni dia pakai ketat-ketat. Sampai seluar pun ketat-ketat. Kalau kena lelaki tu, kalau yang pakai ketat-ketat tu, sebaik-baiknya pakailah seluar pendek yang longgar. Jangan pakai yang ketat-ketat. Nanti bukan apa, bila kamu berhenti pergi minum ke kan, kat kedai mamak ke kan, pergi minum dah lah pakai seluar ketat-ketat kan. Nanti sebab cikgu tengok kadang-kadang kan, ada orang tu kan, ramai-ramai tau, berhenti. Kemudian kan, diorang pun turun. Kita baru cycling, mereka pun turun. Tapi masalahnya, mereka pakai yang ketat-ketat tu. Baju ketat, kemudian seluar ketat kan. Jadi bila seluar ketat tu,
Ya kan. Dia nak cerita pun segan. Macam dia orang tak kisah pun, tak malu pun. Tapi kita yang tengok macam, aduh, ya. Ada terbonjol sana, ada terbonjol di sini. Tak faham. Ya. Ah. Pravin, serius lah Pravin. Betul ke Pravin? Serius lah, wow. Ini satu rekod. Okey, hukum maksiat di Kelantan ini melarang perbuatan laga lembu dan persembahan menorah. Zaman dulu, kalau kita lihat di Kelantan ada tahu, pertandingan laga lembu. Lembu dengan lembu, berlaga. So lembu yang mana yang yang tidak mati maknanya hidup, dan satu lagi mati, maka lembu itu menang. Itu laga lembu. Ada di Kelantan. Jadi itu perbuatan adalah seperti perbuatan judi tak baik dan menyeksa binatang. Sebab itu perbuatan itu diharamkan, pertandingan itu diharamkan, dipanggil maksiat di Kelantan. Yang kedua iaitu perbuatan menorah. Kita tahu sebenarnya tarian menorah ini adalah tarian yang dibawa masuk daripada pengaruh Siam, pengaruh Thailand, yang mana menorah ini menyebabkan adanya wanita-wanita yang akan menari-menari di atas pentas. Jadi perbuatan itu adalah dikatakan sebagai maksiat. Kerana kita tahu bahawa wanita-wanita itu akan mendedahkan aurat dan sebagainya. Jadi itu tidak baik. Itu tidak baik. Maka sebab itu menorah dan juga laga lembu telah pun diharamkan. Yes. Diharamkan di Kelantan. Jadi itu punca utama dia. Maka kalau kita lihat, kita telah melihat berkaitan dengan undang-undang perundangan di mana, iaitu di Kelantan, Kedah dan juga di Perlis. Hari ini kita sempat untuk masuk berkaitan dengan perundangan perundangan. Orang India pun laga lembu dengan manusia. Itu lain. Itu macam di